Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Harian M Channel. Oke, buat teman-teman yang klik video ini, saya harapkan mudah-mudahan teman-teman masih dalam kondisi sehat walafiat. Baik, di kesempatan kali ini saya akan coba mengajak teman-teman untuk melihat sebuah video dari channel Malaysia dengan judul Melayu Belum Merdeka. Oke, Melayu di Malaysia merupakan mayoritas ya dari ketiga kaum terbesar di Malaysia, yaitu India, Cina, dan Melayu. Tapi kenapa dikatakan bahwasanya Melayu itu belum merdeka? Pastinya ada alasannya teman-teman ya, ketika orang-orang Melayu bisa mengatakan seperti itu. Oke, seperti apa videonya? Kita akan coba lihat, hanya sekedar pengen tahu aja. Jangan lupa like dan komen. Sejarah Malaysia berhubung rapat dengan zaman Kesultanan Melayu Melaka. Pada tahun 1511, Melaka jatuh ke tangan Portugis dan bermula dari tahun inilah tanah Melayu berada dalam era penjajahan sehinggalah akhirnya jatuh ke tangan British pada tahun 1824 Era melalui kolonial. perjanjian Inggris Belanda. British telah campur tangan dalam semua urusan pentadbiran tanah Melayu yang sebelum ini diuruskan oleh raja-raja Melayu dengan bantuan pembesar-pembesar negeri. Oh ya, jelas. 31 Ogos 1957, pengisytiharan kemerdekaan Tanah Melayu oleh Tunku Abdul Rahman Putra, Ketua Menteri Persekutuan Tanah Melayu, tepat jam 12.30 malam di Padang Kelab Selangor, Kuala Lumpur. Laungan Merdeka, Merdeka, Merdeka sebanyak 7 kali bergema, penuh semangat dan menandakan lahirnya sebuah negara baru yang berdaulat dan merdeka. Serentak dengan itu, lambang perpaduan, keutuhan dan kedaulatan bangsa, iaitu bendera Persekutuan Tanah Melayu dinaikkan. Diiringi dengan lagu kebangsaan Negaraku. Diikuti pula dengan seruan azan dan tembakan meriam 101 das. Maka berakhirlah penjajahan Inggris dan kuasa baginda Queen ke atas Persekutuan Tanah Melayu, termasuk Pulau Pinang dan Melaka. Pada hari itu juga, pesuruhjaya tinggi British terakhir di Persekutuan Tanah Melayu, Sir Donald McGillivray dan isterinya telah meninggalkan negara ini dan pulang ke England. Pengisytiharan ini telah membuka satu lembaran baru buat Tanah Melayu untuk terus mara ke hadapan sebagai anggota yang bebas dan merdeka dalam lingkungan negara-negara di dunia. Perjuangan Melayu sebenar bermula dari pahlawan-pahlawan terkenal sejak sebelum kemerdekaan, antaranya Mat Kilau. Kekayaan yang ada ni menarik banyak pihak. Antaranya termasuklah kuasa-kuasa Eropah pada waktu itu. Sepanjang permulaan 1511 itu, kedatangan kuasa asing itu, sampailah kita merdeka lah. 1957 itu, kalau 1957 itu nak diambil sebagai tarikh merdeka, maka sepanjang zaman itu ada saja pejuang-pejuang kita yang bangun menentang campur tangan, bangun menentang penjajahan daripada barat. Pemberontak dan segala istilah yang negatif lah yang digunakan. Jadi sepatutnya selepas 31 Ogos 57 itu, ya, orang yang dicop sebagai penjahat, penentang, pengganas oleh British itu, ataupun sebelumnya oleh Belanda ataupun oleh Portugis itu, sepatutnya ya kita tulis sebagai pejuang. Saya bagi contoh ya, saya di sekolah dulu saya baca buku sejarah ditulis bahawa Datuk Marajalela ditulis itu sebagai pengkhianat, sebagai pengganas. Jadi sudah sepatutnya kita yang dah merdeka ni, kita ubah bahawa yang datang menceroboh itu adalah British. Oke, teman-teman ya, bisa kita ambil poinnya dulu ya, bahwasanya di Malaysia sejarah ini mungkin ditulis orang-orang Inggris ataupun orang-orang Melayu yang pro dengan Inggris ya. Sehingga apa yang terjadi dengan sejarah Malaysia yang menurutnya menurut profesor tadi ya, dikatakan bahwasanya mana itu orang-orang Melayu yang justru melawan penjajah, justru dalam sejarah itu malah ditulis sebagai pengkhianat.
Itu satu poin yang bisa kita anggap ya, yang bisa kita ambil ya teman-teman ya. Ya, yang biadab itu adalah apa? Dan Datuk Marajalela menjalankan tanggungjawab dia sebagai anak Perak. Peristiwa 13 Mei pada tahun 1969 merupakan satu titik hitam dalam sejarah Malaysia apabila berlakunya rusuhan kaum Oh, ini kerusuhan mengakibatkan kaum. kehilangan banyak nyawa. Peristiwa ini juga mempunyai kaitan dengan pilihan raya umum 1969. Tun Dr. Ismail menganggap keganasan itu meletus dikatakan berpunca daripada demokrasi yang telah mati di tangan parti-parti politik pembangkang. Manakala Tun Abdul Rahman menyalahkan Pembangkang komunis itu dan oposisi kongsi ya? gelap lain. Jelas dapat dilihat bangsa Melayu telah hilang hak dalam negara sendiri, malah sering kerap dicabar oleh chauvinis Cina. Isu sijil peperiksaan bersepadu Unified Examination Certificate UEC mendapat perhatian umum. UEC adalah silibus sekolah persendirian Cina yang sukatan pelajarannya diambil dari Taiwan. Desakan daripada Persatuan Lembaga Pengelola Sekolah Cina Malaysia, Dongzong, adalah untuk mengiktiraf UEC dalam sistem pendidikan negara. UEC ini dah banyak dia buat kajian dan perbincangan dah dibuat pelbagai platform dan kita memberi penentangan yang keras atas banyak sebab. Bukan saja dia melanggar pelanggar persekutuan, bukan saja dia melanggar akta bahasa, bukan saja dia melanggar akta pendidikan dan sebagainya. Tetapi yang lebih besar daripada itu, di akhirnya perpaduan nasional yang kita nak capai dan cita-citakan itu tidak akan dapat melalui UEC ini. Sebab itu bagi kita pergi faktor yang lebih fundamental lagi, iaitu sekolah vernacular itu sendiri perlu dihapuskan. Kalaulah semua orang berfikir tentang perpaduan. Dan saya dah maklumkan kita ini adalah satu-satu negara dalam dunia yang ada pelbagai sistem pendidikan. Oh ya. Sistem Pendidikan Kebangsaan, Akta Pendidikan 1969 dan Perlembagaan Persekutuan tidak pernah memberikan sebarang bentuk pengiktirafan terhadap sistem peperiksaan asing yang tidak termasuk dalam sistem pendidikan kebangsaan. Akta Pendidikan 1996 menetapkan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama. Oke teman-teman ya, di penjelasan ini bisa kita ambil bahwasanya sekolah Dongsong itu sekolah Cina ya. Jadi di situ penghantarnya pakai bahasa Cina ya, dan pelajarannya pun banyak yang Cina ya. Ada bahasa Melayu, cuman kan minim ya di sekolah Cina ini ya. Dan ini yang dikhawatirkan oleh orang-orang Melayu, pejuang-pejuang Melayu sekarang ya, sampai sekarang ya. Ini bisa mengancam persatuan kalau di Indonesia. Kalau di Malaysia bilangnya perpaduan ya. Nah, itulah sekolah Dongsong yang dikhawatirkan oleh orang-orang Melayu. Cina yang menawarkan sijil UEC itu ataupun sekolah jenis kebangsaan Cina dan sekolah menengah jenis kebangsaan Cina. Saya kira kita harus lihat satu isu khusus yang dihadapi oleh anak-anak Cina yang belajar di sekolah Cina ni, iaitu mereka rata-ratanya hanya fasih dalam bahasa Cina. Nah, ini hasilnya. Mereka tidak fasih dalam dua bahasa lain yang diajar, iaitu bahasa Inggeris dan juga bahasa Melayu. Saya kira kalau mereka tak fasih dalam bahasa Inggeris, dari segi semangat nasionalisme dan patriotisme saya rasa kita itu bukan masalah kita. Tetapi apabila warga negara tak fasih dalam bahasa negara, itu sesuatu yang jelas sudah menjadi kewajiban ya. Harus Sejak zaman memakai sebelum bahasa merdeka, sistem Melayu pendidikan seharusnya. di negara ini telah diasingkan. Terwujudlah sekolah Melayu, Inggeris, Cina dan Tamil. Setiap sekolah tersebut menggunakan sistem yang tersendiri. Nah, Kita akan buat gerakan. Saya dah beritahu, saya beri amaran sebenarnya kepada kerajaan masa kerajaan Pakatan Harapan. Mereka telah menubuhkan satu kaunsil untuk membincangkan, mendapat feedback daripada pelbagai pihak
Dan saya dalam satu town hall discussion dari Ibu Warning, saya kata kalau berkait diteruskan, kita akan buat demonstrasi besar-besaran. Kita akan pergi kepada segala avenue yang kita boleh, pergi pada menteri, kepada jabatan-jabatan, hatta kepada majlis raja-raja, kepada agung sekalipun. Kita akan buat petition dan sebagainya. Pelaksanaan UEC bukan orang Melayu saja, sebenarnya orang Cina juga yang faham tentang konsep perpaduan negara, yang mahukan tentang keharmonian dan yang faham bahawa UEC ini hanya akan membawa perpecahan yang dahsyat kepada rakyat di negara ini. Mereka semua menentang UEC. Hanya golongan chauvinist yang berfikiran komunis, yang membawa ideologi daripada luar yang inginkan kepada UEC ini. Oke, demikian ya teman-teman yang dikhawatirkan oleh orang Melayu ini, bahwasanya mungkin 10, 20, 50 tahun yang akan datang ya, kedepannya jelas yang dikhawatirkan oleh orang Melayu ini akan membawa perpecahan ya di Malaysia. Kenapa enggak? Karena masing-masing kaum ini dia tuh mempertahankan apa yang berasal dari nenek moyangnya, bahasa ya. Dan ini pun tetap menimbulkan sosialisasi antara masyarakat ataupun kaum-kaum di Malaysia ini tetap ada jaraknya ya. Oke, kita lanjut ya. UEC membawa lebih banyak kesan buruk dan mampu memberi ancaman kepada kedaulatan Malaysia di samping mengucar-kacirkan sistem pendidikan negara. Objektif UEC bukan untuk perpaduan negara, tetapi sebenarnya untuk mencabar perkara 152 dalam perlembagaan Malaysia. Sistem pendidikan di zaman penjajahan telah berkembang tanpa mengambil kira pembentukan identiti kebangsaan dan perpaduan. Maka sekolah satu aliran adalah cara terbaik untuk mendidik serta memupuk integrasi nasional dalam kalangan generasi masa depan yang bakal mewarisi negara. Pengenalan dasar program seperti PPSMI, pengajaran sains, matematik dan bahasa Inggeris yang menyebabkan pencapaian pelajar kita merudum. Cita-cita untuk menjaga mereka lebih fasih dalam bahasa Inggeris, lebih hebat dalam sains matematik ternyata gagal. Kerana program itu bukan program yang tepat. Bahkan berlaku kesulitan pencapaian pelajar dalam sains matematik, bahasa Inggeris dan di peringkat antarabangsa. PISA, TIMSS yang menguji kecekapan pelajar kita sains matematik pun ternyata merudum. Perlaksanaan PPSMI sebenarnya salah satu usaha untuk membunuh bahasa Melayu dalam sistem pendidikan. Begitu juga dengan perlaksanaan program Dwi Bahasa DLP di sekolah menengah dan sekolah rendah yang dikuatiri akan membunuh dasar bahasa kebangsaan dan pendidikan negara. Menulis kaligrafi Cina tidak akan membuatkan seorang Muslim menjadi budak. Begitu juga dengan seorang Cina yang menulis hot Jawi tidak akan menjadikannya sebagai Muslim. Usaha Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri menjadikan hari Jumaat sebagai hari Jawi dipertikaikan apabila ada golongan ekstremis yang mahukan hari Jumaat sebagai hari makan babi. Chauvinis Cina di Malaysia seakan-akan terlalu anti dengan tulisan Jawi dan menentang habis-habisan tentang perlaksanaannya dalam mata pelajaran Bahasa Melayu di sekolah vernakular. Ya, bagi saya saudara menggunakan perkataan biadab kan. Jadi saya itu lebih daripada biadab. Wow. Itu dajal tu. Ya, itu satu perbuatan yang sangat-sangat jahat. Perangai yang sangat-sangat jahat itu. Ini kerana ia bukan saja satu penghinaan. Hari Jumaat itu bagi orang Melayu penghulu segala hari, dan hari Jumaat itu dalam ajaran Islam ada berkatnya. Jadi apabila diumumkan hari Jumaat itu adalah hari tulisan Jawi, saya kira dalam konteks ini kalau mereka bantah pun mereka perlu bantah dengan cara yang lebih beradab, lebih sopan. Maksudnya kalau mereka bantah dan reaksi mereka itu berbentuk hari Jumaat bagi orang
Melayu itu Hari Tulisan Jawi. Kalau bantahan itu dalam bentuk Hari Tulisan Cina, saya kira itu pun sudah biadab sifatnya. Tetapi apabila disamakan hari Jumaat, Hari Tulisan Jawi dengan Hari Makan Babi, Lebih dan biadab. ajak lagi orang Melayu untuk bersama-sama makan babi, itu memang dajal lah. Wow. Jadi itu sangat-sangat berbahaya. Dalam konteks ia boleh mencetuskan konflik terbuka. Usaha untuk memartabatkan tulisan Jawi sebagai identiti dan kebudayaan yang membentuk Malaysia tidak dihormati, sedangkan tulisan Jawi perlu dipertahankan sebagai tanda penghargaan terhadap pahlawan-pahlawan yang berjuang menerusi mata pena di zaman pra kemerdekaan. Oke, teman-teman ya, di suatu negara, siapapun dia, suku apapun, kaum apapun, dia harus tetap mematuhi apa yang ada di peraturan pemerintahan ya. Dalam hal ini Cina di Malaysia, ya hendaklah harus mematuhi peraturan undang-undang di Malaysia. Dan nyata-nyata ya bahwasanya memang Cina ini Cina di Malaysia ini memang begitu begitu seperti pengen menang sendiri teman-teman ya. Tapi sayangnya juga kita tahu bahwasanya Melayu di Malaysia kan lebih dominan ya. Kenapa dia nggak bisa memupus apa yang menjadi kontroversi ya, seperti sekolah dongsong tadi ya. Kenapa harus diizinkan begitu kan? Itu yang jadi pertanyaannya teman-teman ya. Oke, kita lanjut teman-teman ya. Perjanjian antara British dan juga Sultan-Sultan. Mereka menggunakan tulisan Jawi sebagai medium untuk menyampaikan atau sebagai bahan untuk menulis dokumen berkenaan. Jadi kita boleh perhatikan di sini bahawa tulisan Jawi ini bukan sekadar tulisan yang digunakan dalam urusan atau majlis ilmu, tetapi dia juga merupakan tulisan yang digunakan secara rasmi di dalam pentadbiran kerajaan dan sebagainya. Jadi memang jelaslah soal tulisan Jawi ini sebagai satu identiti bahasa orang Melayu. Bahkan kalau kita lihat dengan lebih jauh, dia bukan sekadar identiti orang Melayu, tetapi dia juga adalah satu identiti negara kita, Malaysia. Dalam konteks ini kita lihat bahawa identiti bahasa tulisan Jawi itu sendiri dalam sebagai satu identiti negara itu boleh dilihat dalam bentuk peruntukan perlembagaan. Umpamanya 152 perlembagaan menyebut bahawa bahasa Melayu merupakan bahasa kebangsaan dan dia menggunakan tulisan yang ditentukan oleh undang-undang yang diluluskan oleh Parlimen. Dan kalau kita tengok di dalam Akta Bahasa Kebangsaan 1963-67 menyebut bahawa tulisan yang digunakan untuk bahasa kebangsaan iaitu bahasa Melayu ini adalah tulisan Rumi, tetapi dalam masa yang sama dia juga menggunakan tulisan Jawi atau disebut di dalam akta itu sebagai tulisan Melayu. Istilah tulisan Jawi ini di dalam akta disebut sebagai tulisan Melayu. Jika melihat sejarah negara Malaysia, sebahagian besar perjanjian dibuat di antara raja-raja Melayu dan pihak British adalah dengan menggunakan tulisan Jawi seperti di dalam dokumen pengisytiharan kemerdekaan. Ini bermakna tulisan Jawi mempunyai asas lebih kukuh daripada sudut sejarah berbanding tulisan Rumi. Perkara 153 ini adalah sebahagian penting, elemen penting yang ada di dalam perlembagaan yang merupakan identiti kepada negara kita, iaitu memberikan hak keistimewaan kepada orang-orang Melayu. Dan dia adalah sebahagian daripada social contract ataupun kontrak sosial yang wujud di dalam perundingan perlembagaan. Persoalannya, mengapakah isu bahasa, terutamanya dalam konteks pendidikan, selalu menjadi bualan utama sesetengah pihak? Bukankah sudah termaktub dalam perkara 152 Perlembagaan Persekutuan bahawa bahasa kebangsaan di Malaysia adalah bahasa Melayu? Sepatutnya sebagai rakyat Malaysia, semua perlu akur dengan Perlembagaan Malaysia. Oke teman-teman ya, demikian ya sebuah video dengan judul Melayu belum merdeka ya. Dan ini menunjukkan ya bahwasanya belum tentu mayoritas itu
menang ya. Dalam hal ini bisa kita tangkap poinnya bahwasanya Melayu walaupun mayoritas di Malaysia tetap masih banyak keluhannya, terutama berhadapan dengan kaum-kaum non Melayu ya, seperti Cina yang begitu keras ya, seperti mendirikan ataupun membuat sekolah-sekolah kebangsaan dan mempertahankan apa yang berasal dari nenek moyangnya. Dan inilah hasil dari pembentukan negara yang berasaskan integrasi ya, bukan asimilasi seperti Indonesia. Ada satu kekhawatiran dari orang-orang Melayu yang care dengan masa depan Malaysia tentunya ya. Oke, demikian teman-teman ya video yang sudah bareng-bareng kita lihat ya. Dan mudah-mudahan ini tidak terjadi di Indonesia. Terima kasih, selamat beraktivitas. Kalaupun tengah beraktivitas, jangan lupa like dan subscribe.